Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan menghitung mana losses yang berlaku dalam kes-kes pipe yang disediakan. Harap awak semua ingat lagi dah, apakah situasi yang menyebabkan berlakunya minor losses. Okey, kita diberi satu contoh. A horizontal pipe of diameter 150 mm has velocity of the pipe 3.0 meter per second. Find the head loss at the entrance of the pipe if the entrance of pipe is square each inlet and rate of flow. Maknanya awak diminta cari apakah head loss dan juga apakah rate of flow. Jadi, pertama sekali anda kena cari luas. Okay, luas di section 1 adalah formula luas pi bahagi 4 D1 kuasa 2. Gantikan nilai 0.15 daripada 150 mm ni, kita tukar kepada meter dan kita hitung dapat nilai 0.018 meter square. Selepas dapat nilai ni, sila semak balik nota saya yang sebelum ni. Untuk head loss at the entrance of the pipe, formulanya ialah 0.5 velocity kuasa 2 bahagi 2 gravity. Jadi, awak akan masukkan nilai. Ada tak kita nilai velocity? Ya, ada. Kita ada nilai velocity which is 3.0 meter per second. Okay, nilai velocity ini kita masukkan ke dalam formula tadi. Jadi kita akan dapat terus dengan penghitungan head losses adalah 0.229 meter. Okay, kalau awak perasan dalam pengiraan ni kita tak guna pun nilai A, belum guna lagi. Okay, bukan tak ada, akan guna. Okay, di mana kita akan guna nilai A yang kita kira tadi, kita akan guna apabila kita nak dapatkan apakah kadar alih. So, there is two items you need to understand and you to find in this question. Yang pertama dapatkan head loss, yang kedua dapatkan rate of flow. Jadi rate of flow, formula dia is always A darab dengan V. Luas pipe darab dengan velocity of flowing fluid. Jadi kamu dah ada tadi nilai area, masukkan nilai area, dan kamu ada dalam soalan hal laju, masukkan nilai hal laju, dan kamu akan dapat jawapannya ialah 0.054 cubic meter per second. Baiklah, untuk contoh-contoh yang lain seperti contoh di 5.1, 5.2, 5.3 sampailah 5.5, saya tidak akan ulas. Tetapi di situ telah tertulis bagaimana cara untuk menjawab dia. Dan lebih-lebih lagi semua soalan ni adalah direct question. Jadi sekiranya anda masih tak jelas, anda boleh hubungi saya di grup WhatsApp untuk berbincang macam mana solution dia, ya. Kita terus ke permasalahan apabila pipe disusun sama ada secara bersiri ataupun selari dan dia menghubungkan tangki ke tangki, dan di situ mungkin akan ada losses berlaku.
Jadi anda mungkin akan diminta untuk tentukan apakah nilai losses atau apakah nilai kadar alih atau apakah nilai hal laju, atau mungkin juga anda diperlukan untuk menentukan apakah saiz pipe-nya. Jadi bila kita katakan pipe tu berada dalam series, susunan series, kedudukan pipe-nya adalah seperti dalam gambar rajah ni, yang mana pipe yang pertama berada di bahagian atas atau bahagian pertama. Pipe yang seterusnya berada di kedudukan pipe 2 seperti dalam gambar rajah. So this arrangement is called series pipe. Kalau selari, susunan pipe selari, kita dalam bahasa Inggeris kita gelar dia sebagai flow through pipes in parallel. Maksudnya pipe yang disusun secara selari. Apa maksud condition selari tu? Pipe yang pertama berada di sama ada atas ataupun sebelah, dan pipe yang kedua berada di bawah ataupun di sebelah. Maksud saya, kalau awak pandang daripada horizontal bird view ni, mereka berdua ni adalah pipe yang mendatar. Kedua-dua pipe ni mendatar. Dan boleh jadi juga kedua-dua pipe ni sebenarnya satu di atas, satu di bawah. Jadi dua-dua tu kita panggil sebagai parallel pipe. So sekarang awak jelas dua condition susun atur pipe. Okay, kita balik ke series pipe dahulu. Dalam gambar rajah series pipe tadi, kita download lah untuk L1 tu bermaksud panjang pipe pertama, D1 bermaksud diameter pipe pertama, L2 bermaksud panjang pipe kedua, dan D2 adalah diameter pipe yang kedua. Kemudian H adalah beza turus antara tangki yang pertama, level air di tangki yang pertama, dengan level air di tangki yang kedua. Itu diterangkan dalam bahagian ini yang saya bulatkan ni. Okay, dan V1 adalah velocity of pipe 1 dan V2 adalah velocity of pipe 2. F1 ialah coefficient of friction for pipe 1 dan F2 adalah coefficient friction pipe 2. Dan ini biasanya dalam soalan diberi, atau jika tidak diberi, anda perlu rujuk pada gambar rajah nota yang kita dah beri sebelum ni lah. Kita akan apply Bernoulli's theorem pada kedua-dua pipe tadi, pipe 1 dan pipe 2. So sebelah kiri ni adalah Bernoulli's equation untuk pipe 1, dan sebelah kanan ni adalah Bernoulli's equation untuk pipe 2, dan yang ketiga ni all losses. Maknanya dua-dua tekanan tadi mestilah ditambah dengan kehilangan turus yang possible berlaku. Okay, biarkan saja formula ni macam ni. Kemudian kita juga tahu yang Q1 sama dengan Q2. Apa yang masuk, kadar alih yang masuk sama dengan kadar alih yang keluar. Itu kita dah faham daripada continuity equation. Kita boleh kembangkan Q1 dengan Q2 ni menjadi A1 V1 A2 darab V2. Okay, itu kita simpan ya, kita jadikan dia sebagai persamaan satu. Kemudian kita juga tahu head losses adalah head losses 1 campur head losses 2 campur head losses 3. Okay, sekarang kita akan susun. Kita akan mulakan dengan equation yang pertama. Okay, equation yang pertama kita susun balik. Ini adalah Bernoulli's equation. Okay, kita akan senaraikan
Kenapa yang pertama ni bertukar nilai menjadi kosong? Sebab yang ini adalah belongs to tangki yang pertama lah. Okay. V2, VA kuasa 2 bahagi 2G, kenapa dia bertukar menjadi kosong? Ini juga kerana hal laju yang kita nak kira tadi adalah hal laju dalam tangki. Okay, apabila tangki itu besar, hal laju akan menjadi sangat kecil sehingga boleh diabaikan. However, tangki itu berada di suatu ketinggian. Jadi dia takkan kita boleh hapuskan, kita akan kekalkan dia dengan title ZA. Okay, kemudian di sebelah kanan PB dan juga VB. Kenapa dia boleh bertukar menjadi kosong? Sama juga sebab pada tangki B, mari saya tunjuk gambarnya. Tangki B ini ialah tangki A dan ini ialah tangki B lah. Okay, pada tangki B, hal laju sangat kecil hingga boleh diabaikan. Tekanan juga, tekanan atmosfera boleh diabaikan. Dan kita hanya tinggal ZB, which is sukatan daripada turus air itu ke datum lah. Dan kemudian kita ada all losses. Jadi kita dapat simplify formula teorem Bernoulli tadi kepada formula yang baru, which is ZA tolak ZB equal to all losses. ZA tolak ZB equal to, ini dia all losses tadi. Okay, all losses tu adalah losses yang disebabkan oleh entrance, friction 1, contraction, friction 2 dan exit. Cuba kita ingat balik masa saya ajar teori dulu. Yang ini adalah minor losses, yang ini adalah major losses, yang ini adalah minor, yang ini adalah major, dan yang ini adalah minor. Dan kesemuanya sama dengan ZA tolak ZB. Di manakah ZA tolak ZB dalam gambar rajah? Ini dia. It is equal to H. Okay. Kalau sebenarnya kalau saya ambil datum kita adalah di garisan paling bawah ataupun dasar kepada tangki B, maka ZA adalah yang saya tuliskan sekarang dan ZB adalah yang ini. Jadi ZA tolak ZB jawapannya adalah H, dan H ini sama nilai dengan hasil tambah minor losses plus major losses plus minor losses plus major losses plus minor losses. Dan apa yang saya tulis dalam bentuk lakaran tu telah pun digambarkan dalam formula yang terakhir yang awak nampak ni. Senang ceritanya, sebenarnya ini saja yang kita akan guna, tapi daripada atas tadi, ini adalah bagaimana formula tu boleh terhasil. Okey, sekarang kita lihat bagaimana untuk menganalisis parallel pipe. Dalam nota yang ditunjukkan ini adalah nota lah. Kita ada dua tangki A dan B dihubungkan dengan dua pipe 1 dan pipe 2 yang disusun secara secara selari ataupun paralel. Okay. Jadi kita akan kena ambil berat dua equation untuk membolehkan kita analisis aliran melalui pipe ni. Equation yang pertama ialah Q total ataupun jumlah kadar alir adalah hasil tambah Q pada pipe 1 dan Q pada pipe 2. Kemudian kita boleh menggunakan persamaan kehilangan turus ataupun losses yang berlaku pada pipe 1 dan juga pipe 2 untuk membantu kita menyelesaikan analisis.
Okay, kita ambil satu contoh yang mudah seperti dalam contoh di depan ni. Contoh 5.9. A main pipe is divided into two parallel pipe which again from one pipe. Maksudnya dia duduk berjauhan sedikit saja daripada pipe yang satu lagi. The length and diameter for the first parallel pipe are 2000 meters and 1 meter respectively. Okay, panjang pipe pertama 2000 meter dan diameternya adalah 1 meter. The length of pipe 2 and the diameter is 2000 meter and 0.8 meter respectively. Okay, untuk pipe 2 panjang 2000 meter juga dan diameter ialah 0.8 meter. Okay, dan seterusnya friction untuk pipe 1 0.005 dan friction untuk pipe 2 0.005 juga. Dan kita diberitahu total Q adalah 3 meter padu per saat. Jadi kita akan gunakan formula Q sama dengan Q1 tambah Q2 dan Q kita adalah 3 meter padu per saat. Okay, daripada formula itu kita tak boleh selesaikan apa-apa lagi. Kita masih kekurangan. Jadi kita perlu dapatkan satu sebutan untuk nilai velocity dan kita boleh perolehinya daripada persamaan major loss. Disebabkan kita boleh nampak major loss lah dalam pipe 1 dan pipe 2. Kita memang ada major loss dalam kedua-dua pipe ni. Jadi major loss di pipe yang satu akan sama dengan major loss di pipe yang kedua. Kita susun persamaan tu 4F1L1V1 kuasa 2 bahagi 2GD1 sama dengan 4F2L2V2 kuasa 2 bahagi 2G kuasa 2 D kuasa 2. Salah 2GD 2. Jadi kan persamaan ni kita takkan dapat satu jawapan dalam bentuk nombor bulat, tetapi kita akan dapat dalam bentuk V1 dalam sebutan V2. Maknanya kita dapat dalam bentuk unknown lah. V1 equals to 1.118 V2. So nanti kita akan boleh cari satu tempat di mana ada nilai V2 dan kita akan matikan nilai V1 di situ. Okay, seterusnya kita dapatkan nilai area 1, area of pipe 1, gunakan diameter pipe 1 dan kita dapat nilai 0.785 meter square. Untuk area 2 kita gunakan diameter di pipe 2 dan akhirnya dapat 0.503 meter square. Okay. Mana kita nak gunakan kedua-dua persamaan ni, nilai-nilai A ini, kita akan masukkan dia ke dalam persamaan kadar alik untuk pipe yang pertama, which is Q1 sama dengan A1 darab V1. Cuma kita tak ada nilai Q1, kita tak tahu berapa meter padu per saat pun. Jadi tak payah selesaikan dia, cuma tinggalkan dia dalam bentuk unknown. Okey, tak ada masalah. Biar dia dalam bentuk unknown. Untuk Q2 juga begitu, kita akan masukkan nilai A2 yang tadi kita perolehi dan V2 kita memang unknown. Q2 kita pun kita tak tahu berapa nilai. So biarkan dia dalam bentuk unknown 0.503 V2. Kita ada dua persamaan untuk V2. Kita letak dia, susun dia dalam persamaan yang kita ada jawapan sikit, iaitu Q. Sebab kita tahu Q kita nilainya adalah 3. Jadi kedua-dua nilai ni tadi kita akan masukkan dalam equation yang terbaru. Dan dengan itu kita dapat satu nilai lah, iaitu V2 kita menjadi 2.172 meter per saat. Okay. Jadi kita juga boleh selesaikan nilai V1 sebab kita sebelum ni dah ada satu persamaan, iaitu V1 adalah 1.118 V2
Dan V2 kita baru je dapat selesaikan tadi. So kita boleh kira apakah nilai V1 yang sebenarnya. So once you have discovered the velocity 1 and velocity 2, you can find what is the value of discharge 1 and discharge 2, because you still have the value of area 1 and area 2, and now you just get the value of velocity 1 and velocity 2. So, betul tak? Soalan ni minta kita carikan kadar alir. Find the rate of the flow in each parallel pipe if total flow is 3 meter cubic per second. Begitulah cara untuk menjawabnya. Dan dalam konteks ini kita telah pun mengabaikan minor losses. Sebab kalau kita nak kalau kita nak ambil kira minor losses, sepatutnya ada, sebab kita ada entrance, lepas tu kita ada exit. Tetapi kita tak nak pedulikan dia sebab dia agak kecil. Kita just nak tahu apakah velocity tanpa mengambil berat tentang minor losses. Akhir sekali, saya percaya sebelum ni pun saya pernah sebut benda ni, tapi saya sengaja nak ulang lagi sekali lah. Semoga awak makin ingat dan makin faham. Kita ada dua garisan. Garisan ni macam kita tak boleh nampak pun garisan tu. Samalah macam katul istiwa, macam garisan sartan, garisan jadi yang ada di atas muka bumi ni. Kita tak nampak kat mana garisan tu. Tetapi kita mengandaikan ia ada supaya kita boleh klasifikasikan iklim di atas muka bumi. Okey, itu dekat bumi. Kalau dekat hidrolik, kita bayangkan ada garisan yang tercipta disebabkan oleh tenaga-tenaga yang terhasil dalam pipe yang mengalir. So, garisan-garisan itu boleh membantu kita membuat analisis dengan lebih baik. Jadi, saya nak awak alert, apabila kita ada satu pipe yang mengalirkan bendali di dalamnya, awak boleh lihat perkataan flow di dalam slide ini. Sekejap ya, saya besarkan. Nampak perkataan flow tu? Itu adalah aliran dalam pipe. So, bila setiap kali aliran bendali berlaku, ada 3 elemen tenaga yang boleh disukat ya, pada satu titik. Katakan saya tebuk di titik yang pertama ni, jadi saya boleh sukat tenaga turus tekanan. Ni formula dia, P1 bahagi rho G. Bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai pressure head. Okay. Selepas kita boleh sukat turus tekanan pada titik itu, kita juga boleh sukat turus kinetik. Ataupun kinetic head. Dan jangan lupakan satu lagi, kita boleh sukat turus keupayaan ataupun potential head. Tiga-tiga ini disukat dalam meter, dan ketiga-tiga komponen tenaga ini merupakan apa yang selalu ditulis dalam persamaan teorem Bernoulli, seperti mana yang saya sedang tulis sekarang ni. Semua itu adalah apa yang kita plot. Kalau kita dapat discover pada titik yang pertama, kita dah plot dia lah. Dekat sini berapa meter, dekat sini berapa meter. So, bila kita discover di point yang kedua pula, kita buat benda yang sama. Kita cari turus tekanan. So, kita plot. Kita cari turus keupayaan dan kita plot lagi sekali. Kita tahu jaraknya. Okey, hasil cantuman antara turus kinetik
ke turus kinetik, kita panggil dia sebagai energy line. Dan hasil pressure ke turus pressure kita panggil sebagai gradient line.